biasalah viral kan. Tapi yang bestnya yang viral ni orang Herbalife. Orang Herbalife memang yang dapat yang memuji pun banyak, ramai, tapi yang menguji, yang mengutuk dan menghina pun ramai. Jadi apa tindakan saya just senyum. Senyum dan alhamdulillah kan. Sebab saya punya etika dan attitude ialah spend more time with people who make you the best and don't spend time with people who make you stress. Itu yang saya amalkan dalam hidup kan. Terima kasih. Patut macam pernah nampak kan. Kan. 235 hari dalam grup tu ya. Lepas tu lepas saya dah viral ni saya tak berani nak post dah. Saya tunggu lama-lama baru saya post sekali kan. Sebab tiba-tiba lah ada hentaman-hentaman guna produk lah apalah, Kementerian Kesihatan tak kaji ke background dia ni siapa. Oi, dia punya ayat kalau baca kau sentap kan. Tapi saya senyum je kan, layan je. Okay, next. Next. Minta sikit benih bayam Brazil. boleh datang rumah. Kan? Tak ada apa nak buat PKP ni, saya tanam awal PKP 1 hari bulan tu, masa mula-mula start PKP, kerana boleh makan. Kan? Jadi kalau anda pun sama, kalau buat tanam bayam Brazil, cucuk je. Cucuk dekat tanah, hidup. Memang hidup. Tangan ni kena minum shake lah. Kan? Tangan shake je yang tangan hidup. Kalau rasa kurang hidup tu, mungkin kurang nutrisi lah. Okay, ini yang saya bestnya. Sebab diorang petik semua gambar saya. Dan termasuk akhbar Chinese, akhbar yang bukan Melayu. Dan ada baju Herbalife. Masa tu saya nampak Steven, kita punya staff-staff DHQ pun mula add dan tag saya. Jadi saya rasa, wow, Allah Akbar, rasa macam, saya bangga sebab saya adalah sebahagian dari warga nutrisi kan. Sambil kita bersembang, kita minum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Isi minyak, aloe dan teh sejuk. Dia lalu kat tekak. Best. Okay, next. Wow, best copywriting. Itu saya punya guru copywriting. Yati. Alhamdulillah. Daripada 130 tu sudah silap 130 ke 65. Inilah dia. Wartawan M-Star Online. Saya ceritalah, dia tanya background kita macam mana detik-detik bermula. Lalu tak sangka pula dia tulis bila nak buang air tangan tak sampai. Dahsyat betul lah dia orang ni kan. Tak kisahlah kan. Janji kita cerita the real life story lah. Nampak situ. Like by Ramzani Rahman, Yati Nazli kot. Saya punya idola tu. Kan? Patutlah suami saya tanam pokok subuh. Banyak minum shake kan. Alhamdulillah. Kan? Tangan shake tu memang subuh. Aku baca ni. Tahun bila ni Ustaz? Tahun 2000. Tahun lepas. 2019 November. Ni pada 3 November. Saya ingat tarikh tu. Sebab saya ada amalkan satu perkara. Ilmu Garpu Tala. Dan juga nama dia Terumbu Karang. Siapa yang dengar audio Magnet Rezeki InsyaAllah boleh amalkan. Memang jadi. 2 kali dah saya buat, memang jadi. Power gila kan. Okey. Berapa lama Ustaz kurus macam ni? Fast. Sabar fast. Lepas ni saya share fast. Berapa lama 65 kilo ni? Lama. 3 tahun. 3 tahun. Saya berjaya menurunkan berat badan daripada 128, 130 kepada 63 kilo ni. Total loss 65. Daripada 2012, 5 Mei 2012. Itu pun percubaan kali ketiga. Percubaan kali pertama pada 2018, gagal. 2008, gagal. Tak berjaya sebab sombong, tak nak belajar. Tak ada ilmu, tak ada sistem yang macam ni. Kemudian 2010 saya ambil dan beli tapi tak ada guide, tak ada apa. Kan? Kali ketiga. Kemudian 2012, saya ingat tarikh tu 5 Mei 2012 itulah saya menyerahkan diri. Saya rasa saya kena berubah sebab panjang cerita ni, tapi saya ringkaskan, saya sakit. Saya sakit. Kan? Jadi itulah cerita ringkasnya. Ustaz turun, sebenarnya terima kasih Coach Fadilah dan Asako. Saya turun 1 kilo je sebenarnya. 1 kilo je, betul. Tapi 65 kali. Kan? 65 kali. Kan? Turun 1 kilo je tapi 65 kali kan. Yang penting syarat dia konsisten. Jadi kalau nak tahu syarat-syarat yang lain, tips yang lain kena stay sampai habis. Okay, next. Alhamdulillah, Masya Allah, aura dia lain berbeza kan. Okay, next. Okay, terima kasih kepada tim saya. Sebab saya tak akan jadi macam ni kalau saya seorang. Ini sebahagian daripada
Assalamualaikum Ustaz. Line okey tak Ustaz? Rasa mic Ustaz memang dah unmute dah. Ya Ustaz, saya tak dapat dengar suara daripada Ustaz. Adakah sebab line ataupun Izan boleh dengar suara saya Izan? Izan boleh dengar. Izan Abang Kaf punya suara. Ustaz punya, I think Ustaz dah Man je lah Ustaz dah terkeluar ke? Okay. Memang dalam waktu kita ni dekat COVID ni kan, memang line dia memang sangat-sangat padat sikit, semua orang access, jadi kita pun faham. Ada 10 page. Saya pas pada Izan dulu, mungkin saya cuba cari sebab kita ada 10 page nak search satu, tak jumpa Ustaz. Pas Izan. Boleh. Okey Ustaz. Lantik saya sebagai co-host. Tak dapat lantik Izan jadi co-host. Sekejap Okey. Ustaz cuba. Okey, dah okey, dapat. Okey, dah dapat. Terima kasih. Okey, minta maaf siaran terputus. Saya tiba-tiba tak ada line. Bar tu daripada sekarang ni pun satu bar je, bersiaran dengan satu bar. Okey, jadi tak apa. Cabaran itu menguatkan kita. Kalau kita belajar ilmu Ustaz Nasrullah, dia panggil materi cicak dan jerapah. Cicak tu cicak lah kan. Nanti kita cerita pasal cicak. Tapi jerapah ni kenapa bila anak dia lahir dia tendang. Kan, bila anak dia cicak ni jerapah ni rezeki dia dekat atas kan. Rezeki dia pada pucuk. Jadi bila anak dia keluar je dia tendang. Lepas tu anak dia bangun balik. Lepas tu bila anak dia keluar dia tendang, dia bangun balik. Sebab dia tendang tu supaya anak dia tu kuat. Macam kita lah. Kalau kita ni, kalau tak ada cabaran kita tak kuat. Dengan cabaran lah kita jadi kuat. Yes, Alhamdulillah. Ustaz is back. Jadi Alhamdulillah. Minta maaf, line saya sangat tak stabil. Dan saya tak boleh nak unmute. Bila saya unmute, dia kata you cannot unmute yourself. Jadi biasa kuasa kan? Jadi kena tunggulah. Dan kita ada berapa page ni? 8 page ya. 343 orang. Subhanallah, Masya-Allah, Tabarakallah. Jadi jangan lupa ambil gambar. Ustaz ada Ustaz ada earphone tak? Ada earphone? Ada. Cuba pakai kuat sikit. Sekejap Okay, satu lagi Ustaz ada slide dekat PC tu tak? Ada. Ada slide. Okey, saya pakai slide saya. Okey, saya pakai slide saya. Okey, sekejap saya share screen. Okey. Host disable participant share screen, tak boleh. Boleh. Tak boleh Ustaz. Host tak boleh. Host disable participant share screen. Saya tak boleh. Cuba Ustaz sekali lagi, try sekali lagi. InsyaAllah boleh. Okey, try sekali lagi Share screen. Okey, boleh. Okey, thank you very much. Maknanya kena izin daripada host. Okey, kita sambung siaran Minta maaf gangguan tergendala banyak ni. Okey. Kita sambung cerita. Saya takkan berdiri sendiri. Jadi di belakang saya kena ada tim. Saya kena dibantu oleh ramai orang. Jadi terima kasih dan tahniah kepada tim saya, tim TKO ataupun Tuition Kurus Online. Dan dalamnya ada ramai tim, ada Trim and Fit Online, ada TKDR, Fit Perlis, ada Sentra Sihat Malaysia dan sebagainya. Terima kasih banyak BMS dan sebagainya. Okey. Ini dia antara tulang belakang dalam tim saya, Tuition Kurus Online. Mereka ni berada di seluruh Malaysia dan kebanyakannya part time.
Jadi sekarang ni, sebab bila kita part time, kita akan tarik part timers lah. Jadi lepas ni bila saya dah full time, saya mengharapkan ramai orang full time yang akan bersama dengan geng Ustaz Nur Azman dalam tuition kurs online. Terima kasih kepada tim TKO. Jadi bersedialah anda. Kalau anda tak tak menyebar luaskan, tak melebarkan jihad ni, membantu orang sihat, maka orang akan pergi dekat saya lah lepas ni, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada coach saya. Jadi inilah coach saya, Cikgu Ali Dahlan, juga merupakan seorang guru yang sudah pun bersara. Jadi semua orang kat sini ada mentor, ada coach dia. Jadi kalau ada, ucapkan terima kasih kepada coach anda. Dan lepas ni, kalau dah habis program, text dia, WhatsApp dia, ucap terima kasih, ya Allah coach, terima kasih kerana bantu saya nampakkan dunia yang sebenar ni, nampakkan dunia kesihatan ni, kan? Sebab kita takkan ke mana-mana kalau tak ada orang mula ajar kita. Kan? Kita pun mula bukannya sekolah lahir-lahir terus pandai. Kita kena banyak belajar. Kan? Dan inilah guru saya dalam bidang nutrisi daripada saya gemuk. Sebab kisahnya dia ni jiran saya. Jiran lalu lalang depan rumah kan. Depan rumah 2 tahun. Daripada dia gemuk sampailah dia kecil halus. Kan? Dia halus tu sampai saya suami saya kata, wah halus sangat Ali ni. Kadang macam penagih dadah. Aku pun menang masa tu lah kan. Tapi lepas tu dia main besi bang. Dia main besi sampai sado kan. Jadi dia antara coach sado dalam Malaysia ni kan. Okey, itu cerita coach saya lah. Jadi terima kasih kepada coach saya Cikgu Ali kalau dia ada dalam ni. Terima kasih Li kerana bantu saya jadi sampai macam sekarang. Dan kepada anda yang ada coach, jangan lupa lepas dia teks coach anda, ucap terima kasih kepada coach anda. Tak kira lah dia ada depan mata anda ke, tak ada depan mata anda ke, kan, ucapkan terima kasih je kan. Masalahnya. Okey. Yang bantu saya untuk nampak dunia online ni Mam Minah ni. Inilah orang yang bantu saya nampakkan dunia online. Terima kasih coach Yati. Sebab Yati ni dulu dia mula dekat Ipoh, kan? Dekat Ipoh jual cheese coat. Jual cheese coat. Kan? Lepas tu satu masa lepas dia dah tak ada kat Ipoh kan, dia tak ada kat Ipoh. Saya kat Kuala Kangsar, dia kat Ipoh. Lepas tu kami jumpa dekat event di Ipoh lah kan. Jadi bila tiba-tiba dia tak ada kat Ipoh, masa tu dia pergi Shah Alam, dia berhijrah. Lepas tu dia belajar dengan Najib As-Sadok, dia pergi kelas-kelas yang berbayar apa semua. Lepas tu tiba-tiba dia viral. Dia ada fan page yang ramai. Masa tu dia, Coach Ina, satu Malaysia lah. Dikenali Syai Aizat. Jadi masa tu belum lagi cerita Team Sokmed apa semua ni. Tapi dia orang lah antara pelopor online di Malaysia dulu yang saya kenal lah. Sebab saya masuk start pun 2012 yang seriusnya. Walaupun start 2008, tapi 2012 baru serius. Belum jumpa Team Sokmed lagi. Lepas tu barulah saya pergi IoT, hidup saya berubah ni, saya pergi IoT 4 pada March 2018. Itulah detik perubahan, turning point, sebab saya tengok gambar Minah ni. Saya tengok gambar Coach Yati buat video, oh kita bersedia, masa tu IoT 3 bersedia untuk pergi ke IoT 4. Saya kata, benda IoT ni? Kebetulan, saya masa tu baru bawa orang ke Spectacular 2018, Januari, saya bawa 8 orang. First time dalam hidup saya bawa orang. Sebab saya ni takut, ada fear tau, ada fear. Aku nak cerita belah ni, aku malah nak promote kat orang. Aku ni cikgu, kawan kata aku berniaga lah, MLM lah, apalah, banyak ni. Banyak biawak, biawak. Kan? Semua orang ada biawak. Tapi biawak saya dah senyap sekarang ni. Kan? Okey. Jadi bila saya dengar daripada Coach Yati, dia pergi, dia buat video tu, dia live, dia kata, oh kita akan sedang bersedia untuk inilah event yang paling best dalam hidup anda, yang akan mengubah hidup anda. Saya rasa, wow. Lepas tu ada pula orang saya masa tu Cikgu Siti, dia kata, Kak nak pergi, nah dia bayar duit. Dia kata, dia bayar duit, lepas tu, nah dia hotel sekali. Tak nak, terpaksa lah saya pergi. Pergi, memang betul-betul turning point hidup saya. Masa itulah saya pergi, saya ingat lagi saya pergi tu, saya pakai baju Melayu, bersampit, bertanjak kau. Sebab ada tema Melayu pada masa tu. Dengan panah aku bawa. Sekali tengok balik dalam tu, biasa je kan. Subhanallah, Masya Allah. Tapi itu memang pengalaman yang hebat. Lepas tu semua presiden tim. Dan saya duduk sekali dengan Mak Yana. Sebelah Mak Yana. Ya, dengan Mak Yang. Sebelah Mak Yang. Pendekkan cerita, panjang cerita tu kan. Pendekkan cerita duduk sebelah Mak Yang. Lepas tu saya bersembang dengan Mak Yang, dapat bercakap dengan Mak Yang. Dan saya happy sebab Mak Yang layan saya macam kawan lama. Saya tanya kenapa Mak Yang layan baik dengan saya. Sebab saya bukan siapa-siapa dengan Mak Yang. Jawapan Mak Yang tu memang menyentap hati saya lah.
Jawapan Mak Yang kata, Ustaz, you are my love line. Wow, love line. Bukan sideline, bukan downline, my love line. Kan? Lepas tu, melalui Coach Asakov yang juga jiran saya duduk kat sebelah masa itu, saya, Asakov dengan Alid Terengganu. Daripada situlah kami dapat singgah ke rumah Mak Yang. First time, for the first time ever, dan semakin jelas misi saya pada masa itu kan. Sebab kita buat masa itu goal setting. Special masa itu saya, Asakov dengan Mak Yang yang ada. Tapi Mak Yang fokus kat saya. Mana fokus kat kita lah pada masa tu kan Asakov kan. Jadi Alhamdulillah itulah turning point, detik perubahan. Jadi antara penyebabnya saya nak berubah, saya jumpa ni lah gambar Mina ni kan. Gambar terima kasih Coach Yati kerana tindakan anda telah membantu orang macam saya berubah. Bayangkan banyak mana tindakan kita yang membuatkan orang berubah sebenarnya tanpa kita sedar. Dan kita tak tahu cerita kita ni akan jadi kekuatan kepada cerita orang lain. Kan? Terima kasih lagi sekali Coach Yati. Dan saya ingat event yang paling mengubah hidup saya masa tu, saya nak minta cuti nak pergi ke Spectacular. First time dapat VIP, balik IoT, amalkan apa yang ada dalam IoT. Dia punya syllabus Master of ada 4 syllabus, 4 modul tu, termasuk modul yang royalty tu, amalkan. Tiba-tiba dapat VIP pergi Spectacular. Masa tu tak ada cuti. Saya dah beli tiket apa semua. Isteri saya pun nak pergi tapi tak ada cuti. Tapi ditakdirkan Allah, ayat Yati satu je. Ustaz, burn the bridge. Power kot. Burn the bridge. Saya dengar ayat tu lepas tu daripada Rudy. Dia burn the bridge, dia bakar sijil dia kan, dia bakar sijil. Tapi saya tak adalah nak bakar sijil. Dia kata burn the bridge. Dia kata wow. Kan? Tapi itulah, Alhamdulillah dengan izin Allah kami sampai ke Spectacular Singapore VIP, dan first time saya bawa isteri saya bersama walaupun tak ada cuti, tapi kami dapat cuti. Rupanya saya faham, bila kita ada nak, kita ada burning desire, strong desire, dan kita ada visualization, kita bayangkan apa yang kita nak, dan kita buat affirmation, kita nak apa? Kan? Kita nak apa? I qualify for all Herbalife vacation and promotion. Dapat. Dengan izin Allah lah, dengan izin Allah. Jadi apa yang kita dah belajar ni buat. Siapa yang belum belajar, bersediakan diri untuk belajar. Untuk terima ilmu ni. Banyak sangat ilmu dalam Herbalife ni yang membantu mengubah diri. Bukan dapat ilmu kurus saja. Sebab saya tak boleh nak baca dah komen-komen. Bukan dapat ilmu kurus je, macam-macam ilmu kita dapat kan. Macam-macam ilmu kita dapat. Okay, next. Banyaklah cerita kat situ. Sekarang ni PKP hari ke-25, ke-26. Stay at home ni lah kerja saya. Dan saya pasti anda pun sama. Pagi bersiaran Zoom, petang bersiaran Zoom, malam bersiaran Zoom. Kita hidup dengan Zoom. Sebab kita nak keluar tak boleh. Kita senaman pun dengan Zoom kan. Kita bercakap bersemang pun dengan Zoom. Jadi Alhamdulillah. Ni TV saya kat rumah, stiker work from home dengan work from anywhere tu kisahnya nak tampal belakang kereta. Tapi sebab bila nak bubuh kat kereta, wiper saya tu kat luar kan. Jadi tak boleh nak tampal kat luar, dia kena tampal kat dalam, dia kena buat lain. Jadi saya tampal kat TV. Jadi best, rupanya bila kita tampal kat TV, kita boleh connect TV kita dengan handphone kita, dengan laptop kita ke TV. Jadi saya bersiaran, kat bawah je lah, connect dengan TV sebesar-besar siaran dengan audio yang jelas. Kata, ya Allah, gini rupa work from home, best gila kot. Lepas ni semua orang mesti nak work from home juga. Mesti. Sebab best gila. Yang bestnya work from home with happiness. Dia tak sama. Kalau kita work from home macam biasa, sebelum saya rasa macam sekarang ni, dia work from home tapi tak ada happiness. Tapi yang ni memang gila real happiness kan. Alhamdulillah. Semua dengan izin Allah. Okey. Itu dia nampak. Dengan kain plekat je kot. Duduk rumah ni pun kain plekat juga. Akan sayang kan. Dia duduk rumah. Ni sebelah ni katil rasa nak landing je kan. Boleh melunjuk kaki kan. Orang tak nampak. Orang nampak yang atas je. Kan. Nak tidur je kan. Okay. Best work from home. But tugas kita adalah bantu orang jadi sihat macam kita juga. Okay. Itu cerita yang my life. Ini cerita real life. Your life. Okay. Dalam kehidupan kita, sekarang ni kita duduk dalam PKP hari ke-25 dan Alhamdulillah Allah tambah lagi lagi 14 hari dan sepatutnya kita bersyukur. Apa yang Allah bagi ni sebenarnya jangan tengok jangan tengok ujian tu, tapi tengok hikmah di sebalik ujian, pengajaran di sebalik ujian tu. Saya bersyukur sebab pengajaran ni banyak. Dululah saya kerja bangun pagi, pergi kerja siap-siap apa semua kan. Lepas tu balik petang dah tak larat. Lepas tu malam nak kena kerja buat macam ni main handphone kan. Memang kita
kerja. Kita buat sesuatu kena mencapai impian kerja. Menjadi hamba kerja. Cerita kan, hamba kerja. Tapi sekarang ni dengan PKP, kita duduk di rumah, tenang-tenang kan. Bekerja dengan cara bersembang, duduk di rumah. Dan tahniah, 15 hari bulan esok gaji masuk, 10 hari bulan statement dah keluar. Kan, 20 hari bulan dapat lagi penyata, dapat lagi duit masuk kan. Tak payah nak tunggu bantuan kerajaan dan sebagainya. Cara dia dengan hanya bersembang. Sebab dengan cara bersembang macam ni kita buka dua peluang. Satu peluang kesihatan, dua peluang pendapatan. Nanti kita cerita kemudian. Okey, ni cerita pasal PKP kan. PKP ni sebab apa? Sebab kita berperang dengan tentera Allah yang tak nampak. Satu makhluk nama dia coronavirus. Dan coronavirus ni dia boleh menyerang siapa saja, dia boleh menjejaskan sistem pertahanan tubuh kita dan kita sakit 14 hari mati. Innalillah. Tak bayangkan dekat US sampai berapa ribu orang mati, dekat Itali, dekat China berapa ribu orang mati dalam masa satu hari. Kita yalah, okeylah juga kan, dalam 100 orang lebih. Tapi itu kita nak kena tengok ada hikmah. Kenapa kan? Kenapa kebanyakan yang meninggal tu ialah mereka yang kalau ikut kajian statistiknya, mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Faktor umur. Sebab apa faktor umur? Faktor umur ni bila kita berusia, kita punya sistem imun kita menurun. Kan? Sebab tu orang berusia ni dia ada penyakit 3 serangkai dan sebagainya lah. Tapi tak semua orang berusia sistem imun dia kurang. Kalau orang berusia yang minum aloe, teh dan juga F1 dan juga menjaga kesihatan dan juga mengamal senaman, yang mengamalkan cara hidup sihat seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, maka sistem imun dia akan kuat. Tak kira dia umur berapa pun. Yang biasa yang di-attack oleh virus ni ataupun bakteria ni, kuman ni adalah kerana bila faktor umur. Sebab bila umur ni kita punya sistem imun kita menurun. Tapi kalau kita menjaga pemakanan, jaga kesihatan, insya-Allah sistem imun kita kuat. Yang kedua, kita tak cukup tidur. Kita sepatutnya tidur yang cukup 6 jam ke 8 jam. Tetapi kerana sibuk kerja, sibuk main handphone, sibuk dengan tak apa-apa kehidupan kita, jadi kita tak cukup tidur. Tidur ni bila tak cukup, dia efek. Tidur tak cukup pun efek. Tidur terlebih pun efek. Jadi efek dekat mana? Dekat sistem imun. Kan? Yang ketiga, ubat-ubatan. Kita duk makan ubat banyak sangat. Saya dulu, masa saya badan gemuk, doktor bagi ubat darah tinggi tu banyak. Sebulan segenggam. Dan saya sebelum tu saya bercakap dengan Kak Rohayati, Kak Ikin. Kak Ikin, ubat yang dia makan sebab dia migraine. Migraine dia makan 39 biji ubat sehari. Bayangkan 39 biji dadah ubat ni masuk dalam badan setiap hari. Apa kesan pada badan untuk jangka masa panjang? Memang dia akan merosakkan sistem badan, sistem imun badan. Jadi, yang makan ubat, jangan berhenti. Kena makan ikut nasihat doktor. Tetapi kalau kesihatan kita meningkat, pertahanan badan kita meningkat, sistem imun kita kuat, insya-Allah doktor akan kurangkan ubat-ubatan. Dan ubat yang memberi kesan kepada kita ni adalah ubat antibiotik. Yang mengurangkan sistem imun. Antibiotik ni dibagi untuk kita tahan kuman yang kena attack badan kita tu. Jadi kalau kita pergi hospital, klinik kerajaan, klinik swasta contoh kan, dia bagi ubat antibiotik yang paling power. Lepas tu bahayalah kita. Sebab dia bagi ubat apa pun dah tak elok dah kita. Dah kebal sistem imun kita dah lali dengan ubat tu. Jadi ubat-ubatan ni antara faktor yang mempengaruhi sistem imun. Kemudian senaman. Mereka yang kurang mengamalkan senaman, yang tak peluh, tak berpeluh, toksin tu tak keluar, toksin badan. Lepas tu badan-badan kita ni sendi-sendinya berkarat. Sendi berkarat. Dia macam ni lah. Siapa yang ada basikal ataupun air-strider ataupun ada alat senaman kat rumah, kalau kita tak pakai dia jadi macam ni. Karat kan? Alat senaman tu bukan tempat sidai tudung. Bukan tempat sidai baju. Bukan tempat letak pokok bunga. Bukan buat hiasan. Kalau yang senyum-senyum tu ada tu. Dah maaf kan? Ini real. Jadi tulang badan kita pun sama. Jim Rohn kata, thing you don't use, you lose. Benda yang kita ada tapi kita tak pakai, ni tulang gerak kita ni kalau tak bergerak, dia keras. Dia tak boleh nak berfungsi seperti biasa. Minyak insel dia hilang. Kan? Okey. Kemudian stres. Dalam hidup kita ni, kita stres dengan macam-macam. Tapi bila kita duduk dalam PKP, kita duduk di rumah, kita lebih bertenang. Kita ada me time. Kalau dalam TKO,
Kita bangun seawal 4:30 pagi, kita dah ada salam tahajud kan. Kita recommend buat tahajud bangun malam tu, kita serah diri pada Allah, berdoa, berzikir dan sebagainya kan. Kemudian kita solat subuh berjemaah. Kemudian kami ada kelas mengaji pula pukul 7 sampai pukul 7.30. Lepas tu dah 2 hari ni, satu hari kita ada Rising Star pula online kan. Dalam grup BMS memang rasa hidup ni luar biasa lah. Duduk dekat waktu PKP ni lebih happening, lebih sibuk daripada hari biasa lah rasanya kan. Okay. Tapi jangan stres. Jadi kita enjoy. Do what you love what you do. Itu yang saya rasa sekarang. Sebab tu saya rasa work from home with happiness. Sebab kita buat apa yang kita suka. Dulu saya buat kena paksa. Ustaz, nanti Ustaz kena hantar laporan ni. Laporan. Ustaz kena buat ni kan. Kita buat kerja untuk mencapai impian orang lain. Tapi kali ni kita saya buat kerja untuk mencapai impian diri sendiri. Itu yang best. And work with happiness, work from home with happiness. Okay. Kemudian faktor yang mempengaruhi sistem imun ialah nutrisi. Nutrisi ni apa? Ialah kita memang syarikat nutrisi lah. Nutrisi ni nutrien daripada makanan. Makanan yang berkhasiat yang kita makan. Dia ada makronutrien, dia ada mikronutrien. Makro ni yang besar itulah karbo, protein dan lemak baik. Mikro ni yang lain-lain itulah vitamin A, B, C, D dan sebagainya. Okey. Dan Alhamdulillah dengan syarikat yang kita duduk sekarang ni, dengan Herbalife, semua tu dah dipermudahkan untuk kita hasil daripada kajian saintifik. Kita ni di backup by science. Kita ada lebih 300 orang para saintis yang buat kajian berkenaan dengan apa yang kita makan ni. Luar biasa. Dan saintis itu daripada seluruh dunia. Dan bahan yang kita ambil bukan dibuat di kilang yang biasa-biasa, tapi dibuat kajian hasil daripada kajian makmal. Dan sebahagian daripada saintis yang mengkaji makanan yang kita makan, nutrisi ni yang membantu saya jadi macam ni, dan membantu anda juga turun berat dan jadi sihat ni, ialah nutrisi yang nutrisi yang orang kata apa, yang pakarnya adalah yang terbaik yang dapat anugerah Nobel Prize. Kau nak cerita pasal NW dengan Omega 3. Nobel Laureate Prize in Medicine. Satu-satunya living doktor yang masih hidup ada dalam Herbalife. Dr. Louis Inaro. The best doctor, Dr. David Hibbert. The best doctor for 10 consecutive years. 10 tahun berturut-turut the best doctor. Ada dalam Herbalife. Dan saya tengok syarikat-syarikat lain menggunakan nama Dr. Louis Inaro menceritakan pasal nitric oxide. Sebab nitric oxide sekarang ni membantu COVID-19 ni. Sebab dia melegakan radang radang dalam ni kan. Sebab dia membantu membuka salur darah tu. Tu cerita nitric oxide daripada Louis Inaro. Power. Jadi orang hebat berada dengan kita sekarang ni. Jadi kena bersyukur. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Bila kita faham yang ni, kita berada di tempat yang betul sekarang ni. Jadi kita nak cerita. Dengar cerita saya lepas ni, insya-Allah. Okay, next. Okay. Ni yang saya buat. Daripada nutrisi apa yang kita makan ni, sebab kita ni ada 3 perkara tau. Yang badan kita ni ada 3 komposisi. Kita ada fizikal, jasmani, jasad. Kita ada roh, spiritual, dan kita ada emosi diri kita ni. Dan inilah kita nak bagi nutrisi ke 3 perkara ni. Kita bukan bagi makan kita minum saja ni. Tapi kita kena isi ke 3. Jasad kita, fizikal kita, emosi kita ni kena tenang, kena bersama dengan circle yang betul. Saya bersyukur ada 300. Ada berapa ratus orang ni? 347 orang malam ni. 347 orang. Saya tak sangka. Memang ramai gila kot. Dan yang penting spiritual, makanan rohani kita ni, apa yang kita isi. Kan? Bagi kita sebagai orang Islam, kena baca Al-Quran lah. Itulah makanan rohani kita. Umpama kita bercakap setiap hari dengan Allah. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Memang luar biasa hidup. Baik, kita nak bercerita pasal Ramadan. Dah bersedia? Kita nak bercerita pasal Ramadan. Kita ada berapa belas hari lagi menuju ke Ramadan. 2 minggu lebih lagi, tak lama dah. 24 hari bulan. Hari ni dah 11 hari bulan. Berapa belas hari lagi kan? Okey, hari ni 12 hari bulan. Baik, ni dalil kewajipan puasa disebut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana diwajibkan ke atas orang terdahulu sebelum kamu
agar kamu bertakwa. Jadi umat Islam wajib berpuasa. Dan alhamdulillah kelebihan kita pada tahun ni, walaupun janganlah kita nampak yang kekurangan tu, tahun ni tak ada sembahyang tarawih berjemaah ustaz, tak best. Tahun ni kita kena kurung lebih awal daripada setan ustaz. Itu pula yang dipandang kan. Memanglah setan kena kurung bulan Ramadan. Kita bukan setan kena kurung. Tak. Tapi kita kena bersyukur. Inilah Allah nak ajar kita jadi imam kat rumah. Selalu hang duduk belakang imam. Hari ni hang jadi imam kat rumah. Jadi imam kepada isteri, jadi imam kepada anak-anak kan, belajar kan. Inilah masanya. Inilah mak-mak jangan habiskan masa duduk buat kuih je kat dapur. Asyik nak memasak aje. Inilah masa nak bersama dengan keluarga. Seperti Mufti Perak duk cakap, harus Zamri kan. Zamri kata, Zamri ni sini saya sekolah. Zamri kata, jadikan musalla, ruang tamu kamu itu sebagai musalla, tempat kamu berjemaah. Dan dia setiap pagi dia buat kuliah subuh, kuliah duha. Dia panggil kuliah anak-anak bersama dengan keluarga dia kat rumah. Inilah masanya bulan Ramadan. Bulan lain tak boleh buat. Bukan tak boleh buat, boleh. Tapi bulan Ramadan ni istimewa. Sebab ganjaran pahala dia double, triple. Bukan double, triple. 70. 70 disebut apa? Sekali ganda double. Triple 3 kali ganda. Kan 70 disebut apa? 70 turtle. Kan? Tak kena sebut. Okey, suka hati aku je. Okey. Okey, apa maksud berpuasa? Ini definisi lah. Semua orang tahu apa maksud puasa sebab slide ni saya sediakan untuk STS Northern. Banyak Chinese dalam tu. Jadi kena fahamkan bagaimana beza umat Islam berpuasa dengan beza agama lain berpuasa. Sebab puasa ni bukan hanya pada Islam. Agama lain pun ada puasa. Kan? Puasa ni ikut takrif dia, menahan diri daripada makan dan minum. Daripada terbit fajar dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Menahan diri daripada makan dan minum. Makan tak boleh, minum tak boleh. Dan melakukan perkara yang membatalkan puasa. Benda-benda yang membatalkan puasa. Koroi hidung dan sebagainya tu. Dan puasa daripada subuh, daripada waktu imsak tu, sampailah waktu maghrib kamu berbuka puasa. Tu maksud berpuasa. Tak boleh buat apa-apa. Tapi kita boleh tidur, boleh jalan, boleh buat benda lain, boleh mandi dan sebagainya. Cuma tak boleh makan je. Tu je kan. Dan kita menahan diri tu anggaran lah dalam pukul 6 sampai pukul 6 dalam 14 jam, 16-14 jam gitu kan. Ikut waktu lah. Kalau waktu siangnya pendek tu untunglah. Duduklah kat kutub utara ke kutub selatan ke kan. Waktu siang dia pendek. Nasib lah. Sekali tiba-tiba waktu malam dia, waktu siang dia panjang. Jenuh kan. Dan saya merasa puasa di Sabah puasa di Sabah, 6.30 dah berbuka kan. Bestnya kan. Kan. Syukur alhamdulillah. Okey. Apa yang berlaku ketika berpuasa? Ketika berpuasa, badan kita ni kita tak makan. Jadi pagi kalau orang yang berpuasa dia bersahur dengan nasi. Jadi sahur dengan nasi ni dia akan kenyang kan. Bila kenyang kan pukul 12, pukul 11 dia akan rasa cerak, dia akan rasa lapar kan, rasa pedih perut. Dia mula meronta, dia mula rasa gelisah dan tak selesa. Jadi sebab badan menggunakan tenaga yang ada pada masa itu, terutama daripada karbohidrat. Dia tarik kita punya karbohidrat. Ini adalah kajian saintifik yang disebut ni daripada buku yang diambil kan. Kemudian bila tenaga yang ada pada badan tu dah diambil, dia akan ambil, dia dah habis, dia akan ambil tenaga daripada lain lah, daripada otot, daripada lemak dan sebagainya. Okey, itu yang berlaku. Okey, sebab tu kita kena bersahur, disunnahkan bersahur ataupun dipanggil pre-dawn meal. Disunnahkan bersahur. Okey, dan dari segi kesihatan, apa yang digalakkan untuk ambil untuk bersahur? Kena ambil banyak fiber sebab fiber ni, serat ni membantu kita melambatkan rasa lapar kan. Kemudian kita kena ambil karbo kompleks, simple bukan, kena ambil kompleks karbo kan. Supaya kita dapat sustain energy tu, bertahan tenaga tu. Kalau kita ambil simple karbo, cepat kita, dia proses tu cepat. Jadi kita cepat lapar balik. Kemudian kena ambil low fat dairy products, kena ambil minum macam susu, kemudian protein kan, yang membantu dia repair tisu-tisu dalam badan kita kan, dan meningkatkan kita punya sistem imun. Lepas tu kena minum banyak air. Bila nak minum banyak? Lepas berbuka lah ataupun waktu bersahur sepanjang malam tu. Nanti kita ajar macam mana cara nak minum banyak pada waktu bulan berpuasa. Kemudian kena kurangkan makan garam, makanan yang masin. Sebab apa?
Bila makan masin ni dia menyimpan banyak air dan kurangkan minuman berkafein. Nanti kita ajar macam mana cara yang terbaik untuk berpuasa. Sebab ini pengalaman saya sendiri. Kita berpuasa dengan cara lama, saya rasa macam siang je lemau. Nak tunggu pukul 7 tu, pukul 4, pukul 3 tu dah rasa dah gelisah dah. Dah rasa macam tak larat dah. Kan? Tapi kalau kita berpuasa dengan cara yang betul, dengan nutrisi ni, dengan Herbalife, insya-Allah kita akan dapat puasa dengan lebih selesa. Dan inilah masa kita nak training semasa dalam bulan Syakban, kan? Okey. Kenapa pentingnya bersahur? Kerana membantu pelawasan, membantu penghadaman. Kemudian memberi tenaga kepada, kalau kita tak bersahur, kita akan lemah nak berpuasa, kita akan lemau, lemau, dia tak larat. Kemudian mengurangkan rasa lapar. Kalau kita tak puasa, tak sahur, kita rasa lembik nanti. Sebab tu sunnahnya, kalau ikut sunnah Rasulullah, sunnah bersahur dengan 3 biji kurma. Masukkan apa sajalah. Kalau tak ada kurma, buah pun boleh. Apa sajalah, minum air paling kurang. Ambil pahala fadilat sahur tu. Kemudian rasa kurang sakit kepala, kurang rasa keletihan, kemudian menstabilkan gula dalam darah. Kemudian air ni dia membantu hydration. Taklah badan kita rasa kering, rasa pecah bibir dan sebagainya, pecah bibir, kulit kering dan sebagainya. Jadi itu pentingnya sahur. Sebab kita nak tak makan selama 14 ke 16 jam. 12 jam ke atas lah. Jadi sebab tu sunnah Islam ni dia buat supaya memudahkan kita, bukan menyusahkan kita. Baik, kita dah kat jam 10 dah. Bolehkah kita extend lagi ni kan? Kan? Okey, iftar. Okay, iftar ni berbuka puasa lah. Kita panggil break the fast. Dan apakah makanan yang terbaik untuk kita iftar? Biasanya orang lepas iftar ni, lepas berbuka tu orang tak larat, terus jadi lembik. Kan? Itu mungkin kita ada cara yang lebih baik. Lepas ni kita akan ajar cara yang lebih baik. Macam mana cara yang baik. Okey. Ini iftar. Paling baik ikut sunnah ialah makan kurma. Break the fast. Ataupun berbuka dengan makan kurma. Sunnahnya makan kurma. Kalau tak ada kurma, makanlah buah. Kalau tak ada buah, makanlah apa saja yang ada, janji kita berbuka. Dan yang paling baik adalah kita, tempat saya hujan lebat. Jadi keluar mesej dekat saya punya ni, your connection is unstable. Kalau terputus, nanti kita sambung balik. Jangan ke mana-mana. Rugi. Panjang lagi isi. Panjang lagi isi. Okey. Okey. Fokus kepada kualiti apa yang kita makan untuk berbuka. Ingat tips ni. Salin. Elakkan sewaktu berbuka 3M. Elakkan atau kurangkan 3M. Pertama, minyak. Jangan pilih makanan yang berpuasa. Kita berbuka ni makan minyak. Makanan yang berminyak, buka dengan mi goreng, buka. Perut kita lapar, dia nakkan nutrien. Tapi yang masuk tu adalah minyak. Dia terus tutup kita punya vilai rambut perut tu nak terima nutrien yang lain. Sian. Masin. Jangan makan banyak sangat makanan yang bergaram, yang tinggi garamnya. Sebab tak bagus untuk kita punya sistem penghadaman dan sebagainya lah. Dan manis pun sama juga. Jangan banyak makan kuih-kuih yang terlalu manis. Nak makan, nak rasa is okay. Tapi kalau dah 3 ketui, itu bukan rasa, itu ke darah. Kan? Itu ke darah. Okey. Jadi kena balance. Kena balance. Kena ingat tu 3M tu. Minyak, masin, manis. Bukan kena ambil, kena kurangkan. Okey. Tips makan di bazar Ramadan. Sekarang ni tak ada bazar Ramadan offline. Orang tak pergi bazar. Tapi bazar Ramadan Telegram, WhatsApp dah berkembang. Sekarang ni order je. Nak apa? Pop sampai kat rumah. Grab food sampai. Kan? Lagi bahaya sebenarnya. Line Ustaz mungkin kurang sikit nak dapatkan punya connection. InsyaAllah mungkin minta Nizam take over sekejap. Nizam. Izan.
Ustaz Aman dah masuk balik dah. Alright. Okey, sorry. Line saya tak stabil, hujan lebat di luar tu. Jadi dia kata sini your connection is unstable. Tapi tak apa, kita usaha berkongsi ilmu. Kita ada 341 orang yang masih lagi bersama dengan kita. Kita sambung kita punya slide. Okey, bismillah. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Percaya je. Okey. Biasalah cabaran sekejap. Okey. Tentunya slide tak nak keluar dah. Sekejap Ini cerita bulan puasa ni. Okey. Okey, bersambung Okey, dalam bazar Ramadan, kita berbuka puasa, kalau kita round bazar Ramadan, kita kena tengok kalori kita lah. Keperluan kalori orang tak sama setiap individu. Lelaki dewasa anggaran 1,500-1,600 kalori. Jadi perempuan lebih kurang 1,300 ke 1,400 kalori. Tengok berapa kita punya DCR, daily DCR, calorie requirement. Dan kita recommend sahur 500 kalori, berbuka puasa 300 kalori dan hidangan utama 700 kalori supaya kita balance, bersederhana. Ini tips kat bazar lah, tapi kita dah tak ada bazar Ramadan. Sebab ini slide saya tahun lepas, tapi kita tengoklah scroll kita nanti sebab kita bazarnya online aja kan. Dan buat keputusan yang bijak, pilih makanan yang paling sihat insya-Allah. Jadi kawal bajet, jangan habiskan duit kita dengan makanan-makanan yang merapu, lalas kita buang dalam tong sampah aja kan. Dan kurangkan perasa, banyakkan makanan yang original, elakkan processed food, makan real food. Okey, next. Ni penting. Bulan puasa, jadual pemakanan. Kalau saya, ni saya cerita saya lah, boleh ambil dan tulis sebagai panduan. Saya ajar tim saya pun sama. Saya akan bersahur dengan shake Formula 1. Buat shake pekat-pekat, buat 3 scoop, 4 scoop, campur dengan F3. F3, kalau campur dengan oats dengan kurma, dia jadi lapar. Tapi kalau campur dengan F3, dia jadi tahan lama lapar, tahan lama kenyangnya. Dan kita tak lemau. Tapi kalau tak ada F3, boleh ambil oats lah. Dan juga kurma. Tapi paling baik dengan F3. Kalau tak ada F3, tak ada yang lain-lain, F1 pun cukup. Kalau yang ada F1 saja, Ustaz, saya tak ada aloe, saya tak ada teh, saya ada F1 je. F1 pun cukup. That is the best sahur yang kita boleh ambil. Dan insya-Allah beza tau. Kita bersahur dengan F1, kita bersahur dengan nutrition, dengan kita bersahur tanpa nutrition. Sangat berbeza. Kemudian saya akan minum air dan alhamdulillah bertahan sampai kita berbuka. Baik. Bila berbuka pun sama juga. Saya tak makan benda lain. Kalau saya tak pergi bazar pun tak apa. Saya tak ada makanan lain pun tak apa. Saya selesa dengan shake Herbalife. Lepas tu makan roti atau makan apa yang ringan-ringan cukup. Kalau ada nasi, makan nasi. Kalau tak ada nasi pun tak apa. Saya akan bersahur dengan shake, berbuka dengan shake. Okey, kalau bersahur, saya akan minum aloe, teh dan shake. Sahur, aloe, teh, shake. Tapi berbuka terbalik. Saya berbuka shake, baru aloe, teh. Shake, aloe, teh, solat maghrib, lepas tu baru makan nasi atau makan benda lain. Dan kalau bulan Ramadan, lepas maghrib ataupun lepas tarawih, baru makan nasi. Biasa maghrib tu shake, bermula kurma, lepas tu shake, aloe, teh, kita dah kenyang gila dah. Bukan kenyang dan gila. Kenyang, syukur alhamdulillah. Selesa lah, perut tu selesa, dia tak terlalu lapar, dia tak terlalu kenyang. Selesa sangat. Itu cara terbaik. Lepas tu minumlah segelas. Tadi kita dah berbuka, minum segelas air. Lepas maghrib minum gelas yang kedua. Lepas tu sebelum isyak minum gelas yang ketiga. Lepas tu kita bawa air nak sembahyang tarawih. Sebelum sembahyang tarawih minum gelas yang keempat. Habis solat tarawih, minum gelas yang kelima. Lepas tu nanti nak bersahur, bangun sahur tu, pergi gosok gigi, minum air dulu segelas. Kemudian sembahyang tahajud minum lagi segelas. Lepas tu bersahur, minum lagi segelas. Berapa? 8 gelas air waktu bersahur, berbuka sampai bersahur pada malam tu. Cukup 8 gelas. Tak ada masalah. Yang penting kita pandai susun. Okey. Kemudian makan malam selepas tarawih. Itulah kita makan makanan hidangan yang sihat. Portion suku-suku separuh. Bagikan kepada 1/2, kemudian bagikan 1/4. Suku-suku separuh. Suku karbohidrat, suku protein separuh, fiber
serat, lemak dan sebagainya. Buah-buah, sayur tu separuh, nasi suku, ikan ayam suku. Tu yang paling sihat. InsyaAllah badan sedap, ringan, kenyang, kulit licin, energi bertenaga, boleh sembahyang tarawih 20 rakaat. Percaya cakap saya. Aku dah pegang muka. Real, ini real life jadi. Kalau jadi pada saya, jadi kat pada anda. Jadi pada 5 juta orang seluruh dunia tau. Tengok orang Habelah ni umur dia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun tetapi usianya usia badannya muda. Usia biologinya tua, umur 50. Saya jumpa umur 63 tahun tapi jalan macam orang 36 tahun. Pagi tadi kan saya nama Kak Lisa, umur 52 tahun. Sekali dia bercakap suara dia, ya Allah, remajanya. Maknanya bukan suara je remaja. Semua jadi remaja. Kan? Okay, next. Nanti tak habis. Ni yang paling penting saya nak sampaikan malam ni. Minta maaf lah kalau saya terlebih masa, tapi saya akan cuba sampaikan yang terbaik. Saya minta sikit masa lagi, paling-paling pun mungkin 10 suku atau 10.5. Sebab banyak sangat sebenarnya saya nak cerita. Mungkin connection kita tadi, tapi kalau lebih sikit tak apa kan? 10.5 lah. Okay. Semoga kita dapat banyak manfaat insya-Allah. Baik, kenapa Herbalife is the best dalam bulan Ramadan? Ini yang penting. Tak ramai orang cerita ni. Kalau kat luar kita tak dengar. Kerana dalam bulan Ramadan berlaku proses autolisis. Tulis. Autolisis. Proses autolisis ni biasanya berlaku 90 hari. 90 hari. 30 hari pertama, 30 hari kedua, 30 hari ketiga. 30 hari pertama proses autolisis ni kalau kita masuk grup coaching, baru 10% sel badan diperbaharui. Masa itulah kita kena PCE dan sebagainya, pening-pening lalat dan sebagainya kan. Rasa nak muntah lah ustaz, pening kepala lah ustaz, keluar gatal-gatal lah ustaz, macam-macam keluar masa tu kan. Itu sebulan pertama, 30 hari pertama. Kemudian 30 hari kedua, 66 sel badan diperbarui. Maknanya kalau kita konsisten 66 hari, 66%. Maknanya 60 hari, 30 hari yang kedua. Kemudian selepas 90 hari yang ketiga, barulah 100% sel badan diperbarui. Tetapi dalam bulan Ramadan, semua proses autolisis ni berlaku dalam masa sebulan. Itu yang amazingnya. Dia cepat. Sebab kita berpuasa. Allah bagi kerja dekat perut ni 11 bulan. 11 bulan. Sebulan dibagi rehat waktu siang. Waktu itulah perut berehat dan dia boleh perform dengan lebih baik. Nampak tak? Itu hikmah Allah bagi Ramadan. Kita tambah dengan nutrition, makanan yang baik, yang sihat. Allah bagi lebih daripada tu. Kita akan jadi dapat sel baru. Jadi kita raya dengan sel baru. Sebab tu bila raya, berubahlah. Ustaz, muka dah berubahlah, makin muda. Tiap-tiap tahun aku jadi muda. Bukan saya je, semua orang jadi muda. Tak percaya tengok orang-orang Herbalife, setiap tahun dia jadi orang baru, jadi muda. Jadi dengan cara dia amalkan full nutrition lah. Selalunya proses ini makan masa 90 hari tetapi berita gembiranya dia berlaku dalam tempoh 1 bulan. Jadi dia lebih efektif, double, triple efektif daripada bulan-bulan biasa. Baik. Okey, ini yang saya sebut tadi 30 hari proses biasa, 30 hari membersih, 30 hari barulah nutrien yang kita makan tu menyerap dalam badan, kemudian 30 hari yang ketiga barulah dia repair, membaik pulih sel. Dan semua ni berlaku dalam masa 30 hari je. 30 hari. Maknanya dia ambil masa dalam Ramadan 10 hari, 10 hari, 10 hari. Itu amazing of Ramadan. Ini yang saya cerita tadi juga. Sama tak cerita dia. Baik. Dah habis Ramadan. Kali ini Ramadan kita mungkin di rumah. Guna Okay, no problem. Cabaran Ustaz kali yang ketiga ya malam ni.
InsyaAllah. Okay. So, tak apa. Kita tunggu sekejap Ustaz lagi sekali. Okay. And then kita akan endkan lah session ni. Okay, Ustaz dah masuk kembali. Go Ustaz, go. Go Ustaz. Sekejap saya cuba unmute Ustaz tapi dia punya Ambil Ustaz. belum dapat juga. Belum dapat respon. Hujan pun cemburu dengan Ustaz nak cerita tentang autolisis malam ni. Okay, sekali lagi Ustaz. Okey. Minta maaf terputus lagi. Okey, boleh dengar Okey, minta maaf terputus lagi. Memang hujan lebat sangat dekat luar tu, jadi saya terpaksa hantar handphone saya pakai data. Jadi saya pakai wifi. Wifi saya dah 2 kali putus. Minta maaf sangat minta maaf sangat. Okay, kita sambung kita punya bicara. Sikit lagi dah nak habis dah, okey. Sikit lagi dah nak habis. Minta maaf banyak sangat minta maaf sangat. Hujan lebat kat luar. Dan line saya dia tulis sini, your connection is unstable. Tapi tak apa. Biarlah connection tak stable, janji kita stable. Kita kerja happy kan. Kita dapat dengar ni happy. Saya dapat tengok wajah-wajah ceria dalam ni, nampak muka senyum, nampak yang komen terima kasih, thank you. Saya ucapkan terima kasih kembali. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Maknanya Allah bagi ujian untuk menguatkan kita Okey, kejap saya punya slide pun dia pun unstable juga. Yang penting kita stable. Bila kita ada cabaran, coach ni ajar saya drink more shake. Bila tak ada shake, kita drink more apa saja yang adalah aloe and tea kan. Okey. Kejap tunggu slide saya ni. Slide saya tak nak berfungsi. Okey. Ni dia. Tips makan sihat sewaktu bulan hari raya. Kita tak tahu lagi raya kita macam mana. Kalau ditakdirkan PKP habis, kita sempatlah beraya dan berziarah. Bila saya datang ke rumah Asakoh, saya pernah tidur rumah Asakoh Alhamdulillah kan. Masih Ustaz sudi bolehlah pergi rumah Coach Izan saya bolehlah pergi rumah anda semua dalam ni yang jemput-jemput kan. Ada kawan-kawan jaringan, kawan-kawan hebat insya-Allah. Jadi kita kena berkunjung. Jadi boleh screenshot lah jangan, maknanya kalau kita nak beraya kita kena sarapan pagi dulu, kemudian kita kena tengok apa makanan yang ada dekat ruang tamu, dekat yang dihidangkan oleh tetamu, oleh tuan rumah kan. Kita tetamu kena beringat kita datang beraya, kita bukan datang nak menteka darah. Kita nak meraihkan tuan rumah. Dan gunakan piring yang kecil, tu tips lah, gunakan piring yang kecil dan bawa air, minum air kosong, jangan minum air berkarbonat. Paling baik bawa aloe dan teh ke mana saja anda pergi. Dan kalau minuman manis yang disediakan tu, asingkan gulanya ataupun kita minta air kosong kalau kita tak bawa bekal. Dan yang paling best saya nak share ni, amalkan 5-5-5. Yang ni bukan saya buat, ini Kementerian Kesihatan yang recommend. Apa maksud 5-5-5 ni? 5-5 bukan buku 3-5. Buku 3-5 lain. 5-5-5 ialah makan 5 kumpulan makanan setiap hari. Setiap hari kena lengkap. Mesti ada protein, karbo, lemak baik, fiber dan air. Lengkap 5 tu Kemudian makan 5 jenis sajian buah dan sayur. Maknanya kalau pinggan kita tu 5 color lah lebih baik kan. 5 sajian buah daripada pagi snacking tu Okay, kemudian hadkan 500 kalori maksimum. Sekali makan 500 kalori. Dan kita ada 3 kali snack, 3 kali meal. Sebab tu 6 kali makan sehari. Kemudian hadkan 5 gram garam. Garam ni kontrol, terkawal. Kalau boleh tak payahlah ambil makanan yang bergaram lagi dah. Sebab garam ni dah ada dalam setiap makanan kita yang real tu, real food. Amalkan bersenam 5 kali seminggu. Maknanya 3 ke 5 kali seminggu, 30 minit setiap sesi. Kalau 5 kali seminggu dalam 20 minit. Senang je, vacuum rumah, cuci kereta, kemas dapur, basuh baju, sidai baju. Kalau boleh buat banyak pergerakan lebih bagus. Lebih banyak peluh tu lebih banyak keluar toksin daripada badan. Bersenam Okay, next. Ini kalori-kalori. Saya rasa anda semua dah mahir dah. Kita boleh Google pun.
Tapi berhati-hatilah, inilah kalori yang kita tak nampak, kita tak perasan kita makan suatu hari raya. Contoh ketupat, seketul dah 87 kalori, dia nasi, karbo. Kan kita makan satu bukan cukup. Sebab tu kena minum shake dulu setiap pagi raya tu sebelum kita makan. Contohnya lontong. Oh, lontong memang favourite. Kat rumah saya kalau mak memang buat lontong lah. Kemudian laksa pining, apa saja makanan pada hari raya nanti yang favourite. Suatu hari raya dan kita akan datang mentega darah. Tulis tu. Dan juga kuih. Kuih ni kalau kita makan satu dia tak cukup. Sebab benda manis ni dia addicted. Dia addicted. Kita akan jadi ketagih. Kita nak makan lagi. Contoh almond ni. Kalau satu tak cukup. Saya lah. Orang lain saya tak tahu. Sebab tu cara saya untuk makan almond saya gigit sikit-sikit. Makan lambat-lambat. Nak juga. Kita ni kena, janganlah strict sangat. Jangan rigid sangat. Kita kena menikmati sikit-sikit. Saya akan kongsi. Kalau boleh saya kongsi dengan saya punya partner lah. Bini saya lah, isteri saya kan. Apa boleh buat? Gemuk sama-sama, kurus sama-sama lah kan. Kena kongsi lah. Kalau apa ni, minum, memang kami beli air pun satu. Kongsi dua. Bukanlah kedekut, tak. Kita berbahagi kalori. Sama-sama dapat kalori tu kan. Berbahagi kalori. Okey. Tapi kita rasalah, semua saya akan makan juga sikit-sikit tapi berpada. Dan yang penting senjata raya kena ada. Apa senjata raya? Tulis. Patutnya kita ada banyak panjang lagi depan ni. Tapi tak tahulah, saya mungkin kena lajukan slide. Okey. Senjata raya mesti ada F1, mesti ada aloe, mesti ada T, mesti ada TC formula, mesti ada omega 3. Itu antara senjata raya yang wajib ada. Nanti kita cerita pasal produk. Okey. Ini semua kalori-kalori. Anda boleh screenshot dan tengoklah. Okey. Kenapa kena ambil sarapan pagi yang sihat? Dia macam ni tau. Benda-benda yang kita tunjuk gambar makanan yang tinggi kalori tadi, dia menaikkan kadar gula dalam darah. Jadi bila kadar gula naik, pankreas kita kena keluarkan insulin. Jadi insulin ni dia akan menolong menstabilkan kadar gula dalam darah. Dia akan turunkan kadar gula. Tengok sarapan tradisional ataupun orang yang skip breakfast, dia makan brunch, breakfast and lunch. Jadi bila kita makan pagi yang berat, tinggi kalori, dia akan naik kadar gula, naik. Jadi pankreas terpaksa merembeskan insulin, pop dia akan turun balik. Dia turun, dia lapar, makan balik. Sebab tu kalau kita makan pagi yang berat pukul 8, pukul 10 kita lapar balik. Kan? Makan balik pukul 10. Pukul 12 dah lapar balik, dah pukul 1. Makan pukul 1. Kalau pukul 3 dah lapar balik nak goreng pisang. Nampak tak? Itu dia punya kejadian saya dulu. Tapi kalau kita ambil makanan yang rendah GI, low GI seperti kita punya F1. Siapa tahu F1 kita berapa GI dia? F1 kita lebih kurang GI dia 15 ke 30 GI, 20 GI. Tengok dekat penutup dia tu. 15 ke 20 GI, 25 GI. Kadar gula dia rendah. Jadi dia menstabilkan kadar gula dalam darah. Kita tak lapar sangat dan kita tak kenyang sangat. Ini yang Nabi sebut. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah di tengah-tengah. Tak lapar sangat, tak kenyang sangat. Dan masa tu kita rasa selesa sepanjang hari. Sebab itulah badan kita tak lemau, tak rasa exhausted, tak rasa letih, tak rasa tak larat sebelum kita berbuka tu. Okey, ini gambar pankreas. Okey. Kenapa kelebihan makanan rendah gula saya dah jelaskan tadi. Kita next je lah sebab masa kita. Okey. Ini yang saya nak recommend. Terutama kalau ada orang baru dalam ni tak kenal apa yang Ustaz sebut. F1 tu apa Ustaz? Kereta lumba ke apa kan? Kan? Ini saya nak cerita pasal produk. Saya punya style, saya bukan menjual produk. Saya tak suka. Saya doa dengan Allah. Saya nak tunjukkan, ya Allah, satu bisnes dekat aku. Ya Allah, aku tunjukkan aku satu bisnes yang aku tak perlu menjual produk. Aku tak nak menjual. Nak bisnes tapi tak nak jual. Gila kan? Tak nak menjual. Kemudian tak nak jumpa orang. Malu nak jumpa orang. Gila kot. Ustaz nak jual. Ustaz beli barang orang kan? Tu saya punya lah. Saya punya attitude. Saya punya pemikiran. Kemudian saya tak nak simpan stok. Sebab saya tahu cikgu-cikgu sekolah ni dia suka menjual. Kat sekolah tu tudung, tupperware, kasut, stokin, semua ada mak nenek kat sekolah tu. Semua nak dijual. Kan? Jadi rumah ni penuh macam stok emas, semua. Jadi saya minta 3 perkara ni. Tak nak bisnes tapi tak nak jual. Yang kedua tak nak jumpa orang. Yang ketiga tak nak simpan stok. Semua ni ada dalam belas. Saya tak menjual, saya cerita lifestyle saya bangun pagi minum shake, kemudian pergi bersenam, lepas tu cerita
berkonferensi dalam Zoom. Cukup bulan dapat duit. Itu yang saya pencen. Siapa yang tak faham boleh datang rumah saya cerita lagi detail. Senang gila kerja ni. Betul ya, work from home with happiness. Siapa tak percaya, memang tak percayalah. Tapi siapa yang percaya, yang nampak ni real life story. Dah lah turun 1 kilo. Kan? 65 kali. Lepas tu dapat gaji pula. Best apa? Kan? Okay. Kemudian tak payah jumpa orang. Tak jumpa live. Jumpa dalam maya je. Jumpa pun tak boleh pegang. Cuma salam. Mana boleh salam. Jadi selamat tak kena COVID. Kemudian tak ada simpan stok. Orang nak, kita klik, tekan sampai rumah dia. Ya Allah, best gila. Okay, kita nak cerita panjang pula cerita ni kan. Okay. Produk Herbalife ni adalah nutrition, cellular nutrition. Dia adalah makanan dipanggil hasil kajian kepada saintifik. Dan dia ada nutrisi dalaman yang kita masuk makan dalam badan, dia ada nutrisi luaran yang buatkan kita ni usianya remaja daripada usia sebenar. Okey. Okey, ni yang pertama. Ni adalah king of the product. Inilah yang kita duk makan setiap hari. Saya duk makan selama 9 tahun. Secara serius. Secara serius daripada 2012 sampai sekarang dah tahun yang ke-9. Alhamdulillah, rendah GI-nya 15 ke 20 GI, ada 16 vitamin dan minerals. Kemudian boleh makan banyak kali. Tak ada makanan yang boleh makan banyak kali dan sihat. Anda makan nasi 6 kali sehari. Macam mana rasa? Tapi kalau makan shake 6 kali sehari, saya menang juara kebangsaan jom kurus 1 Malaysia Kevin sehari. Makan 6 kali sehari shake. Itu tip rahsia saya bongkar habis. Sebab satu hidangan baru 90 kalori. Kalau kita buat yang power pun dalam 150 kalori. Ataupun 190 kalori. 200 kalori lah senang. Kalau makan 6 kali, yang sedap tu baru 1200 kalori. Keperluan badan saya 1600 kalori. Nampak tak? Dan kalori yang masuk adalah kalori yang high quality kalori. Food of nutrient, food of nutrition. Nampak? Best. Inilah dia kata the best meal in the world. Makanan yang terbaik. Sebab saya kalau saya makan benda lain, saya akan rasa sakit badan. Saya makanlah benda yang daripada pasar malam ke, daripada mana ke, saya rasa sakit badan. Tapi kalau saya makan nutrien, saya makan F1, makan nutrition, badan rasa sihat, sedap. Siapa yang rasa sama macam saya? Kan? Terima kasih yang komen tu kan. Sama kita geng. Terima kasih. Fast ke? 5. 5. Okay. Kan? Maknanya kan, sama. Kita sebab masuk benda yang baik, hasilnya baik. Itu je. Apa yang terzahir sekarang ni adalah apa yang masuk sebenarnya. Okey. Dan diuji secara klinikal rendah glycemic index. Okey. Number 1 in the world in meal replacement. Tahniah. Congratulations. Dan ni yang kedua. Ni yang dalam ni. Ada aloe dan teh. Ini aloe lah. Aloe ada 3 perisa. Original, masam dan sedap. Sebab dia membantu kita punya sistem perlawasan, sistem perkumuhan. Dia mencuci rambut perut. Nama dia villi. Dan villi ni kalau dia pendek, dia rosak, dia tak dapat menyerap nutrien yang banyak dalam badan. Saya bukan doktor, saya bukan pakar dietitian, bukan nutritionist. Tapi hasil daripada pembelajaran. Kalau ada doktor ni, tolong betulkan saya. Hasil daripada pembelajaran, bila villi kita ni panjang, subur dan sihat dan segar, dia membantu dia menyerap nutrien dalam pemakanan kita. Barulah kita dapat full, maksimum nutrition daripada yang kita makan, makanan kita tu. Kalau tak, jadi badan kita jadi tak dapat nutrien lah. Kita makan banyak tapi makin, ada tak orang yang makan banyak tapi kurus? Dia panggil malnutrition. Kan? Sebab dia lalu je. Badan dia tak boleh nak terima nutrien tu, tak masuk. Dan dia membantu menyerap banyak mikronutrien dalam badan. Dia macam sabun dah, dia cuci perut. Itu analogi kita lah. Nak sebut aloe ni sabun kan, orang tak makan pula. Orang dia cuci tangan kan. Mahal. Okey. Kemudian dia ada satu nama dia chamomile yang akan menenangkan. Jadi kalau orang stres, elok minum aloe. Dia akan tenang. Okey, next. Ini bagus. Power inulin. Ini fiber. Dia ada serat. Ini membantu melambatkan rasa lapar, membantu kita kenyang lama. Kenyang lama. Okey. Fiber ni dia ada 2, satu serat larut dan serat tak larut. Dia membantu, contoh macam dia menyerap kita punya lemak-lemak apa semua kan, kita bawa keluar lah sekali kan. Mana dia bagus, dia mencuci, menyerap kotoran yang ada dan dia bawa keluar. Dia membantu sistem usus, sistem penghadaman kita. Okay, next. Ni bagus, teh. Siapa dah minum teh? Saya campurkan aloe tadi dalam ni dengan teh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh bercakap 3 jam tak ada masalah. Tapi oleh kerana kita
jaga masa, saya target kita boleh habis 10.30, tak apalah kan. Lebih sikit pun tak apalah kan malam ni kan. Kita lagi tak berapa orang dalam ni. Kita ada 312 orang, mungkin dah kurang tapi tak apalah. Sebab minta maaf lain saya tak stabil. T ni ringkasnya dia ada 5. Nak senang ingat 5 formula. A, B, C, D, E. Extra F, tambah satu lagi. A, antioksida, awet muda. Kalau anda perasan apple tu bila dikupas kulit ni dia akan jadi kuning, coklat kan. Itu dipanggil oxidize lah, dia telah teroksida. Oksida ni dia melindung kita, satu lapisan khas yang melindung kita daripada pencemaran. Banyak pencemaran keliling kita ni. Jadi T ni dia oksida, dia jadi lapisan oksida. Dia ada satu lapisan awet muda dia panggil. A lah senang nak kenal. A, awet muda. Lepas tu kalau makan, kulit jadi muda. Okey. Yang kedua B, burn fat, bakar kalori. Kalau tak percaya, minum teh ni dengan panas-panas. Minum teh, halia, madu, panas-panas. Memang confirm berpeluh. Sebab dia bukannya dia membakar lemak, tetapi dia membantu meningkatkan metabolisme. Tak ada makanan yang membantu membakar lemak. Tetapi dengan teh, dia membantu meningkatkan metabolisme. Dia meningkatkan kita punya heart rate. Jadi kita rasa berdegup, dan kita rasa berpeluh. Bila berpeluh ni, toksin keluar daripada badan. C, cleansing, cuci perut, cuci usus. Senang buang air kan. Jadi minum teh banyak-banyak. Dia membantu perlawasan. D, detox. Pernah tak kita rasa sakit badan, sakit urat, sakit sendi dan sebagainya. Kalau ada mak kita kan, bagi dia rasa minum teh ni. Memang insya-Allah. Saya pun kalau saya ni bersikal, saya kayuh bersikal, bagus untuk atlet teh ni. Sebelum kita ada CR7 drive. Okey. D, detox. E, energy. Energy, bagi tenaga. Kalau siapa yang makan ni, siapa yang bekerja, dia akan rasa energetik. Kalau driving, nak balik raya, tapi kita tak tahu lagi raya ke tidak. Tapi kalau kita balik raya tahun ni, lepas PKP, pastikan ada teh dalam kereta sebab, insyaAllah, balik raya, kan, kita bekalkan teh dalam kereta supaya kita driving dengan bertenaga. Dan siapa yang minum teh, dia dapat satu lagi F, extra. Feel good. Senyum memanjang bawa kereta tu. Kan, senyum je. Okey. Itulah A, B, C, D, E, F. Tulis. Okey. Dan ni F3. Siapa sini yang nak turun berat, yang berat dia lebih 100 kilo, 90 kilo, dia nak turun berat, dia tak nak menggelebi. Dia tak ada, kan orang turun berat, dia kalau dia turun lebih 40 kilo ke 50 kilo, dia akan ada macam balung ayam ni. Lembik-lembik kan. Tangan, dekat perut, gelebih-gelebih. Minum ni, F3 ni bagus. Sebab tu gambar ada gambar ramping tu. Sebab dia adalah solid protein. Solid protein. Protein ni dia membantu membina otot. Membantu membina otot, dan protein ni membantu sistem imun. Dan protein ni membantu melambatkan rasa lapar. Banyak manfaat protein ni. Bagus, tambah blend dalam F1 pekat-pekat, dia memang jadi terbaiknya. Okay, next. Guarana ni bagus untuk otak. Untuk otak dan juga bagus untuk energi. Boleh minum air panas, boleh minum air sejuk. Memang power. Dulu nama dia NRG, sekarang dia tukar jadi guarana. Okey. Dan kita ada sel activo. Sel activo ni macam kita makan macam kita makan, dia membantu macam multivitamin jugalah. Macam multivitamin ni macam pil sayuran. Jadi dia menambah lagi, melengkapkan nutrien yang ada tu. Sel activo. Membantu kita menggalakkan sel, pertumbuhan sel. Okey. Kemudian omega 3. Ini pun sama, dia kalau dimakan sekali dengan NW, network, dia membantu, dia ada asid omega 3. Dia membantu, kalau orang katalah ayat mudah ni nak mencair-cairkan lemak tu, ini senjata hari raya. Mesti ada sebab bawa bekal. Siapa nak kulit cantik, siapa nak turun berat cepat, elok makan ni. Memang ini tips yang power lah. Kalau ada F3 ni, ada omega 3 ni, omega 3 ni boleh makan pagi, petang, malam. Kalau yang biasalah. Kalau kita budgetnya banyak, 2 biji pagi, 2 biji petang, 2 biji malam. Kalau banyak lagi banyak, 3. Kan? Lagi banyak, lagi power. Sebab dia bukannya ubat, dia adalah suplemen. Dia boleh makan, dan saya pernah tengok orang makan banyak-banyak dan kulitnya cantik. Kan? Makanlah omega 3. Okey, dan kita ada banyak lagi sebenarnya yang tak ada saya sebut dalam ni. F1 Sports, dia ada casein dan dia bagus. Kemudian kita ada CR7 Drive, dia ada electrolyte. Kalau orang yang bersukan, yang aktif senaman 7 ke 8 jam sehari, bagus ambil F1 warna hitam ni. Kita dekat Malaysia ni bawa ada satu perisa je, vanilla.
kat US dah ada orange, dah ada coklat dan sebagainya. Baik. Panjang cerita, semua ni ada halal kecuali kita punya kalau tak salah saya apa nama ni coklat bar, protein bar. Protein bar kita tu mungkin ada masalah sikit lah. Kalau rasa tak yakin, tak payah makan. Kalau rasa yakin, makanlah. Yang lain semua selamat, tak ada masalah. Okey. Sebab saya kalau nak cerita kat sini dari segi hukumnya, panjanglah ceritanya kan. Tapi ringkasnya, berdasarkan soalan saya dah tanya Ustaz Mus'ab kan, bila kita bermuzakarah, boleh dimakan. Jangan tanya dia punya ulasan, sebab saya tak kerti nak urai. Tapi boleh dimakan. Okey. Okey, why herbalas? Okey, kalau saya ambil masa sikit lagi boleh tak? Why herbalas? Nak tutup dah. Ni yang best sebenarnya. Tadi pun best, tapi ini lagi best. Okay, why herbalas? Sebab saya jumpa diri saya yang sebenar. Dan saya doakan anda yang baru dengar malam ni, kalau dia yang dah biasa dengar, dia pernah baca cerita saya pun, saya jumpa diri saya yang sebenar. Saya jumpa diri saya dalaman yang sebenar. Saya jumpa siapa Nur Azman yang sebenarnya. Dan saya hormat diri saya. Dulu saya tak pernah jaga badan saya tak sayang badan saya. Pergi sekolah saya akan makan nasi lemak 2 pinggan dengan roti dengan telur goreng yang panas-panas. Saya akan orang pertama yang akan pergi kantin, yang akan buka tong nasi lemak tu, keluar asap. Saya bayangkan cerita dulu kan. Keluar asap. Kemudian saya akan ceduk beras asap masuk atas pinggan. Satu tak cukup, masuk ceduk yang kedua, dan saya akan ambil kuah, saya kacau kuah tu berasap-asap, letak atas pinggan dan taburkan penuh dalam pinggan, dan saya akan ambil telur yang goyang tu letak ke atas. Terbaiknya sarapan pagi. Dan itu setiap hari, sepinggan tak cukup, masuk pinggan yang kedua. Gila. Bila fikir balik kan, ya Allah, itu zalimnya kan. Sekali takut. Kan sebab saya lalui pengalaman sakit tu kan, sakit. Bila panjang cerita pengalaman, kena panggil saya session yang seterusnya lah, cerita pengalaman sakit ni. Okey, tapi itulah zalimnya dulu. Tapi sekarang ni saya tak lagi, pagi mesti nak cari nutrition, saya akan bangun pukul 4.30 pagi, bagi salam tahajud dalam TKO, dan saya suka bersama dengan TKO, dengan tim saya, dan insya-Allah saya rasa tim lain pun sama. Dan terus kita pagi sarapan, lepas tu kan kita ada snacking, makan tengah hari, makan sihat. Saya post setiap hari dekat media sosial saya gambar makanan saya. Boleh tengok situ hari-hari. Boleh petik, boleh copy, nak post, nak share, silakan. Tak ada masalah. Sila follow, jangan add saya Kalau kat Facebook sila follow. Kalau request friend, saya tak ada nak kenal dah, tak ada tengok. Follow tak apa. Okey. Panjang ceritanya. Okey, dan yang bestnya saya jumpa my spiritual self. Saya jumpa kenapa yang saya buat sekarang. Sebab saya ada purpose of life. Saya tahu kehidupan saya. Sebab tu saya kata, saya sekarang ni bekerja untuk diri saya. Saya bekerja, saya bukan nak kerja duit lagi dah. Saya bukan nak kerja duit. Sebab saya bersara ni, saya rasa saya jumpa my purpose of life. Sebab ingat ni, tak semua orang ada gaji. Saya lepaskan gaji saya sebagai DG48, guru DG48. Isteri saya pun sama, dia akan bersara lagi beberapa hari. 1/5 dia bersara. 1/4 saya bersara. Saya hantar borang sama-sama, tapi dia hantar dokumen lambat. Jadi delay sebulan. Okey? Tapi kami akan hilang gaji. Saya pegang ni je konsep dia. Tak semua orang ada gaji, tapi semua orang ada rezeki. Tulis. Tak semua orang ada gaji, tapi semua orang ada rezeki. Rezeki ni Allah dah jamin. Dan bila kita dengar audio Ustaz Nasrullah tu ada 48 materi, saya dah ulang kali yang kelima, dan memang kalau kita amalkan semua materi yang ada tu, rezeki ni umpama air bah yang melimpah. Datang umpama bertalu-talu banyaknya rezeki ni. Yang menghalang rezeki ni adalah perisai rezeki tu. Nanti ulanglah, dengarlah. Dan kalau nak belajar, boleh kita menuntut. Kalau jemput saya minum shake kat tempat anda, belanja saya shake, saya open semua rahsia tu. Kan? Bahaya. Okay, next. Okay, why Herbalife? Work from home, work from anywhere. Saya lupa nak tambah dekat sini, with happiness. Tak ada dekat tempat lain. Saya tengok orang lain semua work from home. Tapi duk mengadu. Kang, cikgu ni hantar kerja sekolah, suruh anak murid buat kerja sekolah pun salah, tak bagi kerja sekolah pun salah. Lepas tu nak buka Google Classroom, dah buka kena buka Google, tak boleh buka Zoom kan, kena hack. Banyak hacknya kan. Lepas tu kena buat laporan, siapa yang dah buat ni, berapa kelas dah buat, lepas tu kan tak buat kena, buat pun kena, buat lebih pun kena, tak buat pun kena kan. Jadi suka hati kita lah, duduk kat rumah,
Just sembang-sembang cerita pasal diri sendiri, biar terputus line banyak kali pun, hujan dah berhenti, line stabil, boleh bercakap jelas, dapat bercakap dan berjumpa dengan 294 orang, dah kurang dah. Mungkin yang lain tu sibuk dah kan, sebab nak masuk classroom masing-masing. Okay, next. Okay, I like to share my story, dan ini yang saya suka buat. Dalam Herbalife, kita share cerita kita, kan? Kita bukan share cerita orang lain. Kalau kerja lain, saya kena share benda lain. Ini kita share cerita kita share cerita kawan-kawan kita, kan? Kita share best cerita dalam Herbalife ni, dan kita beri inspirasi kepada ramai orang. Dan yang paling best dalam Herbalife ialah recognition, penghargaan. Kita dapat berjalan, dapat jumpa kawan, dapat jaringan yang ramai. Saya dapat bercakap dengan semua orang dalam ni, dan saya doakan semua orang dalam ni, semoga anda semua sihat, ceria, bahagia, kaya dan berjaya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Best kan? Itulah kerja Herbalife. Best, mendoakan orang. Dapat berjalan. Berjalan, saya kerja 16 tahun dengan kerajaan. Yelah, bukan nak cerita kerajaan tak bagus, tak. Tetapi kerajaan saya yang baru ni, kerajaan 3 tahun ni memang power. Memang power. Kerajaan 3 tahun ni, tahun lepas pergi Taiwan. Tahun lepas Korea, sebelum tu pergi Taiwan. Taiwan ni cerita Taiwan sikit. Duduk dekat hotel, tak tahu lah siapa yang pergi sekali dengan saya kan. Boleh type, saya pergi Taiwan dengan Ustaz, saya jumpa dengan Ustaz kan, boleh ambil gambar. Okey. Masa itulah cerita pada Taiwan ni, duduk hotel Shangri-La Hotel, hotel yang termahal. Dia orang pergi Google dekat booking.com, dekat Lazada tu, 1,700, 1,900 satu malam. Gila kot. Tak pernah terfikir. Duduk hotel, duduk tingkat 30 lebih, kemudian saya pergi naik dekat rooftop swimming pool, tingkat 40. Rooftop swimming pool ni masa tu suhu dia 11 darjah Celsius, bergigil. Kita cakap keluar asap. Keluar asap kan. Okay, kemudian pakai baju mandi tu, turun bawah, saya bawa Google, saya dengar Syakov, aja belajar berenang. Kan, dia tengok saya berenang. Dia memang atlet kan, atlet marathon, Ironman. Okey. Yang bestnya bila kita masuk dalam air tu, suhu dia suam-suam 27-28 darjah. Sedangkan suhu dekat atas tu 11 darjah. Masuk dalam tu, lepas berenang saya baring dekat jacuzzi tu. Dia ada jacuzzi air yang berbuih-buih tu. Yang keluar buih sebab dia keluar bubble. Let the bubble massage your body. Oh, nikmat. Baring kat situ, pandang atas nampak bintang. Beribu bintang. Hotel beribu bintang dekat Taiwan, suhu sejuk dalam air yang panas. Gila. Pengalaman tu tak dapat jual beli. Saya ada adik saya memang jutawan lah. Real jutawan, bukan jutawan MLM tak. Dia memang real jutawan, dia businessman. Adik saya ni memang dia panggil Datuk Rosdi. Dia kata dia tengok Roman pergi dekat jalan kan. Dia kata Roman pergi jalan ni best gila lah, dia tengok kan. Dia kata dia boleh bayar, tapi dia bayar tak sama, takkan dapat macam Roman dapat. Dia kata. Dia pergi spend 400,000. 400,000 pergi Spain, pergi Europe, pergi mana-mana jalan. 400,000 buang duit macam tu je. Duit dia banyak. Dia kalau cerita pun cerita juta. Dia tak ada cerita ringgit-ringgit ni. Cerita juta semua. Tapi dia kata, dia tengok pengalaman saya, walaupun saya belum ada juta-juta, tapi dia tengok pengalaman kita dapat berjalan dengan Herbalife, dia kata, dia takkan dapat beli macam Roman dapat, dia kata. Itu pengalaman yang orang share dengan saya dan kita lalui sendiri. Tahun lepas pergi Korea, best juga pergi Korea, pengalaman yang luar biasa. Kita pergi dekat permulaan musim sejuk. Memang banyak pengalaman tak dapat nak ceritakan. Kita berjalan ke banyak negara dan tahun ni kita nak pergi Spain. Ya Allah, pergi free dah. Pergi free. Kan? Siapa nak bagi kita pergi free? Kalau tak dapat pergi Spain, dapat pergi Pattaya kan. Pengalaman pergi Korea, saya naik first class. Tak pernah aku masuk dekat executive lounge tu. Makanan ni, ya Allah, seluruh dewan. Ada bilik semayang, ada bilik apa, duduk dekat dalam first class flight tu, boleh baring, boleh belunjuk kaki, ada macam-macam benda, jakun sekejap. Jakun, tapi ni real life. Memanglah saya cerita sebab saya orang yang tak melalui pengalaman tu. Sebelum Herbalife saya tak pernah jumpa pengalaman tu. Tapi Alhamdulillah dengan Herbalife, saya dapat lalui pengalaman yang luar biasa. Itulah cerita why Herbalife. Dan saya rasa bila dah sekali dapat pengalaman ni, VIP, kita akan nak VIP lagi. Percaya je kat saya. Dan saya doakan, semoga semua yang bekerja membantu ramai orang sihat di luar sana, yang membantu ramai orang dapat pendapatan di luar sana, insya-Allah tahun ni kita berjalan lagi ke Spain bersama-sama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kena affirm another affirmation. Sebab saya pergi Taiwan tu kan, saya keluar dekat Dewan Spektakuler tu, kat luar ada gambar tau. Saya tunjuk kat isteri saya, "Yang, abang nak gambar kat sini sebab abang nak pergi ni." Tahun tu, saya tak tahu macam mana nak pergi sana pun. Nak kena ada 40,000, 60,000, tak tahu pun. Tapi bila kita ada gambaran kita nak pergi, kita ada strong desire, burning desire, insya-Allah dapat.
Jadi saya rasa lepas ni aku nak pergi Spain. Memang dapat. Saya doakan semua ada 300 orang dalam ni, semua dapat pergi Spain. InsyaAllah. Kalau nak lah. Kalau tak nak tak apa. Kan susah. Okay, next. Nak habis lah. Ni saya recommend kepada anda di luar sana. Do what you love. Love what you do. Makan ni makanan yang sihat. Bila kita makan yang sihat, kita boleh buat banyak benda yang tak pernah kita terfikir nak buat. Saya dulu kat sekolah, saya guru silat. Saya memang mengajar silat. Tapi bila saya sebut pasal silat, buka langkah, orang pelik tengok aku. Ustaz ni silat ke silap? Ya betul. Kan? Besar badannya. Tapi kita boleh buat handstand dia. Kan? Jadi lepas tu bila buat handstand lagi cantik lah kan. One hand handstand. Memang glamour lah kan lepas ni. Snap gambar ni. Ambil gambar selfie. Oh malah ni bercerita dengan Ustaz. Kan Ustaz cerita dia boleh buat handstand ke? Oh kan. Besok masukkan kat media sosial anda. Anda pun terviral sama. Anda tahu? Lepas tu semua orang cari. Weh dengan siapa yang aku nak beli herbal ni? Kan. Mestilah untuk huru-hara. Okay. Last. Nak habis lah. Nak tutup buku lah. Okay, sila follow saya di Facebook, di media sosial saya, di Facebook, di fanpage. Jangan request friend, tapi boleh follow. Boleh follow fanpage, boleh follow Instagram. Saya ada YouTube channel. Tadi saya buat affirmation di YouTube channel saya. Walaupun tak ramai subscriber dia, belasah je lah. Janji kita bagi perkongsian. Saya bukan peduli berapa ramai orang like ke orang tak like ke. Yang penting saya share. Dan bila saya nak tengok, saya boleh tengok balik. Itu je tujuan saya. Itu yang bestnya. Okay. Dan ni kerja sekolah anda. Cikgu kan. Kenalah bagi kerja sekolah. Lepas ni, slide yang anda ada ni, gambar yang anda ada, nota yang anda ada ni, anda tulis 3 perkara yang saya belajar daripada kelas malam ni. Buat 1, 2, 3. Itu paling ringkas lah. Itu murid yang malas. Kalau murid yang rajin, dia akan buat banyak lah. Anda nak A ke, nak cukup makan je kan, nak lulus, terpulang. Kalau kita nak masuk syurga pun kita kena buat yang terbaik kan. Kita kena ada qualification, tu nak masuk syurga. Nak jadi yang terbaik pun sama. Kan. Terpulang, kemudian tuliskan nama anda, lokasi anda, siapa nama coach anda dan tag saya. Dekat IG story, tag saya kat IG story, dekat Facebook story, dekat tag lah kawan-kawan anda, tag lah semua supaya kita sebarkan benda ni secara online. Semua orang tengah main handphone ni. Semua orang tengah main handphone. Bila tengok, oh anda dengan cikgu yang viral tu ke? Memang anda pun viral, confirm. Okay. Kemudian, buat. Jangan tunggu besok, malam ni terus buat. Kalau besok juga, macam mana kan? Memang kita jenis delay. Delay hasilnya delay. Ingat tu, tulis ni. Fast action, fast result. No action, slow action, slow result. No action, no result. Fast action, fast result. Slow action, slow result. No action, no result. You choose your result. Kau jadi orang putih aku kat sini. Okay. Saja daripada saya. Terima kasih kepada tim yang menjemput saya, tim Kumsiana. Terima kasih kepada Asaka dan Fadila. Terima kasih kepada Izan. Dan terima kasih kepada anda semua kerana sudi mendengar celoteh saya sampai pukul 10.40 malam ni daripada pukul 9 dengan 3 kali terkendala. Wallahualam, saya mohon ampun dan maaf atas keterlanjuran kata-kata yang tak sedap dan yang menyentuh hati anda secara tak sengaja. Maafkan saya dan saya doakan anda semua sihat, bahagia, ceria, kaya, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Izan. Okey, masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Dekat sini dia ada kita nak open Q&A sekejap. Satu soalan ada yang kat sini. Boleh? Boleh. So kita open lah Q&A. Boleh tak share Ustaz share macam mana Ustaz nak turun 65 kilo tu selama 65 kali secara konsisten. Apakah why Ustaz paling besar dan macam mana kita nak nasihatkan untuk orang lain yang nak turun berat. Even though yang orang nak turun 5 kilo pun kadang-kadang diorang malas. Diorang tak konsisten nak turun 5 kilo tu. So macam mana? Apa yang Ustaz buat? What is your most motivation? Okey, terima kasih kepada Izan bertanya soalan tu. Okey. Soalan tu macam ni. Ustaz, macam mana nak konsisten kan? Macam mana nak konsisten turun berat sebanyak 1 kilo dan berapa kali anda pilih? Saya 65 kali kan? Okey. Tips dia 3 perkara kat situ. Ada 3 perkara penting. Tulis. Ni nota ni last. Sebab ni last 5 minutes. Yang last ni yang best. Last ni best. 3 perkara kat situ. Yang pertama, kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Ilmu yang betul.
Banyak orang dia dapat ilmu tapi ilmu yang tak betul, ilmu yang salah. Dia dengar daripada orang yang tak proven result. Dia dengar daripada ilmu Google. Kena dapat ilmu yang betul. Mana dapat ilmu? Baca buku, belajar dengan guru, kemudian buka audiobook, dengar dengar talk kelas event macam ni. Pergi event. Sebab event yang paling best, kena pilih event yang paling best macam malam ni lah. Event yang paling best ialah, tulis event yang paling best ialah event yang anda miss. Event yang paling best ialah event yang anda miss. Jadi kena hadir setiap event sebab kat situ ada pembelajaran. Tok Guru bagi ilmu, kita tak tahu mana kata-kata dia yang jadi mutiara yang akan kita pegang. Mana kata-kata dia yang akan jadi mutiara yang kita pegang sepanjang hayat. Kena pergi event, kena belajar. Jadi tips yang pertama, kena ada ilmu. Baru boleh konsisten. Kalau kita buat tak ada ilmu, sebab tu tak konsisten. Hari ni makan, besok tak makan shake. Seminggu lagi baru makan shake balik sebab dah rasa sakit. Kemudian makan shake sebab rasa sakit. Lepas tu tinggalkan balik. Tak ada. Yang pertama kena ada ilmu. Kita tahu apa yang kita buat tu betul. Dan ilmu kena ilmu yang betul. Okey, yang kedua, mesti ada mentor. Mesti ada guru. Dalam Islam disebut sebagai guru lah, murabbi. Kemudian mesti ada guru ni coach. Dalam konteks kita, coach lah orang yang akan membimbing kita. Dan cari coach anda. Bersyukur. Sebab tu orang yang melawan coach, yang ni ilmu tak berkat. Dia ego tau. Ego. Rendahkan ego kan. Sebab kita boleh kurus dengan coach kita tu dan kita boleh gemuk balik boleh gemuk balik bila kita melawan. Jadi saya walaupun sebenarnya saya punya coach dah tak ada. Dia masuk balik. Saya dengan sebenarnya dengan orang lain. Lepas tu saya masuk dengan Cikgu Usman. Cikgu Usman dah tak ada, dia berhenti, dia expired. Pergi balik pada Cikgu Ali. Panjang ceritanya, tapi saya hormat orang yang bimbing saya iaitu Cikgu Ali dengan Usman ni lah. Memang dia tak ada, jarang ada dalam cerita saya, tapi mereka ni membuatkan saya berjumpa dengan Herbalife. Dan terima kasih kepada mentor saya, orang Nepal ni, J Chow, Coach J Chow. Sangat baik dan saya rasa akhlak dia lebih Islam daripada kita yang Islam. Nampak dia macam tu kan. Coach Nepal ni, J ni memang sangat baik dan juga Dries. Saya punya presiden tim. Sangat luar biasa, selalu bertanya khabar. Mesti ada mentor, guru yang betul. Sebab dia melalui jalan tu. Ali turun berapa kilo? 45 kilo. Saya ikut je step dia. Saya turun 1 kilo tapi 65 kali. Saya ikut je step dia. J berjaya capai millionaire team masa tu. Dries dah capai presiden team. Dries kata, I just help 3 people. 6 years, I go to president team, kata. 2 tahun dia tolong seorang, 2 tahun dia tolong seorang, 2 tahun tolong seorang. Jadi 6 tahun dia jadi presiden team. Senangnya. Sebab tu kena follow track dia. Sebab dia dah ada track record. Ikut je. Okey. Kemudian yang ketiga, mesti ada mesti ada simpan. Mesti ada support group. Kumpulan sokongan. Orang yang kita bersama. Orang yang kita bersama sealiran, satu kumpulan, macam kumpulan lah, macam kita geng lah, geng. Ataupun grup kita lah. Grup anda sekarang ni. Anda grup apa? Kalau saya TKO, kadang sebelum tu nama Usra Nutrisi, saya rebranding. Sebelum tu nama grup Usman Razman. Kita ada macam-macam dalam ni. Maknanya grup anda tu adalah anda punya kawan-kawan yang akan tarik anda kalau anda ke laut. Jadi akan baling pelampung. Dia akan ingatkan kita. Jadi mesti ada ilmu, mesti ada mentor ataupun coach, mesti ada group support ataupun environment, circle. Kita kena pilih circle. Sebab tu saya sebut, circle kita ni, siapa orang yang kita bersama. Spend time with people that bring out the best in you. And spend less time with people that bring out the stress in you. Dapat tak? Spend time with people that bring out the best in you. Dia bawa kita jadi terbaik. Orang yang membina kita. Bukan orang yang hina kita. Orang yang membina kita. Memang J sangat orang yang humble. Sebab tu saya follow dia. Saya pun terkesan dengan sikap dan sifat dia. Sangat humble. Dia akan duduk belakang-belakang dekat tiang. Dia cakap dengan saya sepatah. Satu-satu. Dan saya ingat pertama kali dia bercakap dengan Coach Ali. Coach Ali bukan nak dengar cakap dia pun. Coach Ali makan kacang. Gigit koci kan. Dia ni cakap, dia akan bagi ilmu tu sampai kita faham.
sampai kita faham. Jadi itulah tips macam mana nak konsisten, macam mana nak bagi nasihat dekat orang, macam mana nak ajak orang yang kita dah cakap tapi dia tak nak dengar kan. Okay, kalau orang macam ni, macam mana kita nak buat? Kita kena buat dulu. Kita tak boleh ubah orang, tulis. Kita tak boleh ubah orang, tapi kita boleh ubah diri kita. Bila kita ubah diri kita, orang akan berubah. Bila kita ubah diri kita, orang akan berubah. Percaya cakap saya, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat ni. Menjawab tak soalan saya, Zan? Menjawab tak soalan Zan? Alhamdulillah, masya-Allah sangat menjawab Ustaz. Okey. So, kita pun dah 10.45 Ustaz. Okey. Masa sangat mencemburui kita. Okey. So, masya-Allah tabarakallah. Jom kita sama-sama beri tepukan yang sangat-sangat gemuruh kat Ustaz malam ni, masya-Allah. Jom kita clap, cakap ramai-ramai. Thank you Ustaz, syukran. Okay, so secara wrap upnya yang penting untuk nak turun 1 kilo secara konsisten selama 65 kali itu adalah tidak mudah sebenarnya. Tapi kena serapkan dengan 3 perkara yang Ustaz share last kali tu, okay. Yang pertama adalah ilmu yang betul, and then kita ada support group ataupun event, and then yang last sekali adalah kita perlu ada mentor ataupun coach. Sebab kadang-kadang kalau kita ambil ilmu daripada Google, benda tips-tips semua benda tu, kadang-kadang benda tu kita salah, betul tak? Tak ada orang guide kita, betul tak? Okay, so apa-apa pun anda rasa malam ni sangat best kan sharing Ustaz, okay. InsyaAllah Fit for Ramadan program kita ni kita akan ada lagi minggu depan, okay, di masa dan waktu yang sama, okay. InsyaAllah kita akan buat Fit for Ramadan next week pada hari Ahad pukul 9 hingga pukul 10 PM juga, okay. Tapi kita bawakan dengan guest speaker yang best juga kali ni, okay. Siapakah dia? Adalah Ustazah Nurul Iman, okay. Ustazah daripada Fit Wanita yang dia pernah share dekat TV3. Masya Allah, kita sangat best untuk berpeluang ajak lagi ramai-ramai orang untuk pergi untuk next week punya Fit for Ramadan, okay. So jangan lupa, dan esok juga insyaAllah hari Isnin, setiap hari Isnin sampai hari Jumaat kami sediakan platform, maksudnya Dream Team dan Next Level Team, kami ada sediakan platform untuk semua orang dalam ni untuk join untuk kami punya online breakfast club. Online breakfast club kami akan open pada pukul 9.30 sampai pukul 10 suku pagi. Dekat situ kita akan share what kind of dekat rumah kan kadang-kadang kita anything yang anda nak breakfast, tapi yang the best thing is healthy breakfast kita dengan herbal nutrition lah. Okay, pagi-pagi and then kita masukkan motivation, kita masukkan inspiration, and then kita masukkan education juga dalam tu kepada semua orang. Tak nak kita lemah-lemah, sendu-sendu duduk rumah. PKP ni kita tak nak macam tu, okay. So apa-apa pun jangan lupa minggu depan kita ada Fit for Ramadan lagi, and then esok kita ada online breakfast club, okay. So Abang Kof boleh tolong ambil gambar ke ramai-ramai? Boleh, ada 7 page. Boleh ke? Alright, so jom kita open video semua, open video. Siapa yang still lagi stay, Masya Allah. Kita open video, kita sama-sama sarangi kat Ustaz, sarangi. First page. Jom. Second page, right? Semua ready ya? Okay. Third page. Senyuman yang paling best sekali. Page keempat. Okay, sekarang ni semua gambar-gambar je. Okay. Semuanya. Itu je. Thank you, Izan. Alright, Masya Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi esok dan minggu depan insyaAllah. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye. Ustaz, thank you very much. Terima kasih. 3 lebih ilmunya kak. Aruzah, okay? Terima kasih.